Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini ialah tentang etika dan adab orang Melayu Islam dalam menyambut Hari Raya Aidilfitri. Selepas tamat sebulan menjalannya ibadah puasa, seluruh umat Islam menyambut Hari Raya Aidilfitri selepas pengumuman tarikh sambutan Hari Raya Aidilfitri diisytiharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia, raja-raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Ahad 24 hari bulan Mei 2020. Sekian, wassalamualaikum. Sebelum solat raya, kita disunatkan untuk mandi sunat terlebih dahulu. Kita juga disunatkan untuk pergi awal ke tempat solat dan juga memakai pakaian yang suci lagi bersih. Seterusnya, kita perlulah membanyakkan takbir dan tahmid sebagai rasa syukur atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Seterusnya, banyakkanlah bersedekah. Sesungguhnya, sedekah itu menyucikan harta kita. Seterusnya, sebelum duduk, seeloknya kita melakukan solat sunat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Solat sunat hari raya berbeza dengan solat Jumaat, iaitu solat dahulu kemudian disusuli dengan khutbah. Kita hendaklah mendengar dengan teliti khutbah yang disampaikan oleh imam dan jangan bercakap-cakap ketika khutbah disampaikan. Kita juga dituntut untuk bermaaf-maafan di pagi Syawal. Bersalam-salaman tangan dan menzahirkan kegembiraan. Sangat dianjurkan pada hari raya kita melahirkan rasa gembira dan rasa seronok serta bersalam-salaman sesama kaum muslimin. Mengucapkan tahniah bersempena kedatangan hari raya adalah amalan para sahabat. Oleh itu ia disyariatkan. Ibnu Hajar berkata, kami meriwayatkan dengan sanad yang baik dari Jubair bin Nufayl yang menceritakan adalah para sahabat Rasulullah SAW apabila saling bertemu pada hari raya, maka berkata sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain, semoga Allah menerima dari kami dan dari kamu. Lebih kerap bersalaman tangan, maka lebih keraplah diampunkan dosa-dosa keduanya itu. Adapun lelaki dengan wanita yang bukan mahram, maka haram sekali bersalaman tangan dan memadai dengan mengucapkan tahniah dan saling bermaafan. Saling bermaafan di pagi raya. Sunat hukumnya saling meminta maaf pada hari raya kerana perintah yang umum kepada kita supaya selalu meminta maaf segala kesalahan kita pada orang lain dan memberi kemaafan jika diminta. Sekalipun pada selain hari raya kita disuruh saling meminta maaf, namun pada hari raya sangatlah digalakkan kerana kebesaran dan kemuliaan hari raya itu. Selepas solat hari raya dan mendengar khutbah, terdapat pelbagai adab yang diamalkan di Malaysia untuk menyambut hari raya, antaranya ialah menyediakan juadah. Bagi memeriahkan suasana hari raya, terdapat pelbagai juadah yang disediakan untuk tetamu yang datang dan juga untuk ahli keluarga. Antaranya ialah lemang. Lemang menggunakan beras pulut beserta santan yang dimasukkan ke dalam ruas buluh kemudian dibakar. Lemang kebiasaannya dimakan bersama rendang dan juga serunding. Seterusnya ialah ketupat. Ketupat ialah beras yang dimasukkan ke dalam anyaman ketupat kemudian direbus. Antara jenis ketupat ialah ketupat nasi, ketupat lemak dan juga ketupat palas. Seterusnya ialah rendang. Rendang boleh dimakan bersama lemang, pulut kuning dan juga nasi impit. Antara jenis rendang ialah rendang ayam, rendang daging, rendang ikan dan juga rendang kerang. Seterusnya ialah serunding. Terdapat beberapa jenis serunding iaitu serunding daging, serunding ayam dan serunding ikan. Dan yang terakhir ialah nasi impit.
Nasi impit ialah beras yang direbus sehingga lembut, kemudian dimasukkan ke dalam acuan dan ditekan sehingga padat. Nasi impit boleh dimakan bersama kuah kacang, rendang, serunding dan juga sambal goreng. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, adat menziarahi pusara. Menziarahi pusara bagi masyarakat Melayu Islam bagaikan kemestian yang diwarisi secara turun-temurun setiap kali tibanya Syawal. Sebahagian masyarakat di bandar mengambil peluang 1 Syawal untuk menziarahi pusara ahli keluarga dan saudara mara di kampung halaman untuk menitipkan doa serta membaca Al-Quran. Walaupun hukum menziarahi pusara pada hari raya adalah harus, tetapi umat Islam tidak digalakkan bersedih pada hari itu. Sebaliknya, bergembiralah kerana kedatangan Syawal. Namun, tidak semestinya menziarahi pusara boleh dilakukan hanya pada pagi hari raya pertama sahaja. Sebaliknya, boleh dilakukan pada petangnya atau hari raya kedua atau hari seterusnya yang difikirkan sesuai. Oleh itu, amalan menziarahi pusara dalam masyarakat Melayu masih diteruskan sehingga kini selagi matlamat keimanan dan ketakwaan dapat dicapai. Seterusnya, adab ziarah menziarahi sanak saudara dan jiran tetangga. Musim perayaan adalah masih sesuai untuk menyemarakkan amalan ziarah menziarahi. Hari raya adalah suatu hari yang boleh menekankan ukhuwah antara keluarga, jiran dan sanak saudara. Peluang ziarah menziarahi sanak saudara itu menjadi medan untuk mendidik anak-anak dan mengeratkan silaturahim. Begitulah bagaimana Islam sangat menganjurkan umatnya agar memanjangkan silaturahim antara satu sama lain. Dalam setiap perkara yang kita lakukan ada adab dan tata caranya. Antara adab ziarah menziarahi ialah memilih waktu sesuai untuk berkunjung, tidak meninjau segenap rumah tanpa izin, menahan diri daripada mengumpat, tidak terlalu memilih makanan yang dihidangkan dan mengawal anak-anak. Berikut adalah etika dan adab orang Melayu Islam dalam menyambut Hari Raya Aidilfitri. Oleh itu, marilah kita menyambut Hari Raya Aidilfitri dengan mematuhi adab-adab yang diperintahkan oleh Islam. Ibnu Rajab Al-Hanbali menyebut di dalam kitabnya, Laisal aidu liman labisal jadida, innamal aidu liman ta'atuhu tazidu. Bermaksud, bukanlah hari raya itu semata-mata pada orang yang memakai pakaian yang baru, tetapi sesungguhnya hari raya itu adalah bagi orang yang bertambah ketaatannya.